Okay, so saya start lah. Okay, so today we going to look at eksperimen yang seterusnya, iaitu eksperimen 5. Dan untuk pengetahuan awak, yang ini adalah eksperimen kedua terakhir. Okay, so tak lama lagi yang next eksperimen tu eksperimen yang last lah. Okay, yang ni yang kedua terakhir. So saya tak sabar sangat habiskan. Dah penat kan dengan eksperimen? Okay, so eksperimen 5 ni, okay, kalau ikutkan, dia adalah chapter 9. Okay, chapter 9 which is about simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion. Okay, ataupun nama singkatan simple harmonic motion ni kita panggil dia sebagai SHM. Okay. Alright. So under this, okay, saya nak terangkan mana satu dulu Okay, saya terangkan yang konsep dululah daripada nota tau. Tapi saya tak go through semua sebab dia panjang chapter ni. So saya ambil mana yang berkaitan dulu dengan eksperimen. Yang lain tu kita akan belajar dalam tutorial nanti lah later. Okay. So, untuk pengetahuan awak, okay, simple harmonic motion ni adalah satu motion, okay, yang awak nampak motion tu dia repeated, okay, dalam keadaan time interval tu macam lebih kurang sama. Antara contoh situation dia adalah macam ni lah, kita ada simple pendulum ataupun dalam bahasa Melayu dia bandul bandul sistem. Kalau awak pernah, saya rasa SPM pernah buat kan bandul, pernah ke? Ke tak pernah? Pernah kan? Benar. Okay, simple pendulum. So nama tu bandul tu kita panggil simple pendulum lah dalam bahasa Inggeris. Okay, so antara contoh sistem yang related ataupun yang apply simple harmonic motion adalah sistem yang awak nampak pergerakan dia tu macam ulang-alik dan masa yang diambil untuk pergi dan balik tu adalah dalam lebih kurang masa yang sama. Okay, antara contoh dia adalah bila awak naik buaian, okay, ataupun antara contoh dia, siapa pernah tengok jam grandfather clock tu yang ada jam, lepas tu bawah dia ada macam ding dong tu. Macam tu yang lepas tu nanti dia punya macam yang bawah ni saya tak tahu lah panggil apa, tapi yang ni jam contoh 1, 2, 3, 4, 5 jam macam biasa. Okay, kat bawah tu dia ada macam yang rotate, dia bukan rotate, dia macam oscillate. Okay, satu sistem yang oscillate tu, dia akan ke kiri, dia akan ke kanan. Okay, so itu juga antara contoh simple harmonic motion. Lagi kita juga ada spring. Kalau spring contohnya, spring tu dia elastik tau. Dia macam kalau you sangkutkan satu-satu objek, lepas tu spring tu contohnya ada spring kan. Okay, and then objek tersebut menyebabkan spring awak tu ke atas dan ke bawah. Maksudnya dia oscillate upward and upward. Okay, maksudnya dia punya motion tu repeated. Okay, itu adalah antara contoh simple harmonic motion. So basically is any repeated motion ataupun periodic motion. Okay, periodic motion ni maksudnya dia macam ulang alik lah macam tu. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan simple harmonic motion lah. Okay, so itu awak akan belajar lah dia punya motion semua tu, acceleration lah semua tu dalam chapter 9. Tapi yang ini saya go through dia punya sikit je lah. Okay, apa yang awak akan belajar. Okay, so basically generally, okay, dalam tajuk SHM ni awak akan deal dengan dua sistem lah. Okay, dan the first one adalah sistem yang ni yang bulatan ni lah. Tak kisahlah mesh apa, awak gantung padlock ke, awak gantung apa sebagai mesh ni, bola ke, pingpong ball ke, yang penting dia mesh. Okay, yang penting dia ada berat. Okay, and then you gantungkan dia dengan satu string. Dan string tersebut adalah berbentuk inelastik lah. Maksudnya dia tak boleh string yang stretch ke. Maksudnya string tu dia tak boleh stretch. Okay, macam kita guna benang ke yang maksudnya dia tak boleh stretchable lah. Okay, itu antara sistem pertama. Okay, sistem yang kedua yang awak akan jumpa adalah yang ini. Yang macam saya cakap tadi lah, spring. Okay, dia ada dua jenis ni je. Okay, satu macam ni iaitu pergerakan ulang alik awak punya pendulum tu. Okay, ataupun pergerakan ulang alik awak punya objek yang attach dengan spring. Okay, kalau spring terbahagi kepada dua kes utamalah. Satu horizontal spring, iaitu spring awak yang keadaan dia pergi ulang alik tu, motion dia tu dalam keadaan horizontal. So maksudnya ni starting point, lepas tu dia pergi sini kan. Macam kat bawah ni, objek tu ditarik sampai sini. Okay, lepas tu objek tu dia lepas. So nanti objek tu akan pergi ke sini lah. So jadilah dia macam bawah ni. Okay, so lagi satu case adalah vertical spring. Kalau contoh awak gantung any objek secara vertical and then you tarik objek tersebut ke bawah and then you lepaskan objek tu. So spring tu akan ada motion ulang alik ke atas ke bawah for a certain period. Okay, so itu adalah antara contoh simple harmonic motion. Okay, so itu dia punya ni lah. Okay,
So yang ni semua saya tak go through lah, panjang sangat ni kalau nak go through. Okay. Lepas tu apa yang kita nak kaji dalam eksperimen kita adalah menggunakan equation ini. Okay. So macam tadi kan saya cakap utama kita ada simple pendulum dan juga spring. Okay. So equation 2 ni, ini adalah equation yang kita guna untuk kita cari berapakah period untuk satu oscillation. Okay, maksudnya contoh satu oscillation tu kan. Contoh tadi mana? Spring tadi. Okay, spring tadi. Okay, satu oscillation bermaksud awak start dekat sini. Okay, awak tarik benda tu and then objek tu patah balik and then objek tu kena berada kembali dekat starting point. Maksudnya you start kat mana, you end kat mana, itu adalah satu oscillation. Okay, macam sama juga kalau case bandul tadi. Okay, contoh you start kat sini. Okay, maksudnya untuk kita dapatkan period satu oscillation, maksud dia adalah objek you akan pergi ke sini and then dia patah balik. Ini baru satu period. Yang dimaksudkan dengan satu oscillation lah. Maksudnya dia start dekat satu point and then dia patah balik dekat point yang sama, itu adalah one oscillation. So one oscillation, masa yang diambil untuk one oscillation, we call it as period. Okay, itu sama macam yang kita dah belajar sebelum ni lah, satu putaran dalam circular motion kan. Satu putaran adalah bersamaan satu period. Okay? Masa yang diambil untuk satu putaran adalah one period. So macam simple harmonic motion ni jugalah. Okay? Masa yang diambil untuk satu-satu objek tu untuk patah balik dekat dia punya original state, so itu adalah period dia. Okay, so untuk simple pendulum, period yang equation yang kita akan guna untuk kita cari period adalah yang ini. Okay, T is equal to 2 pi surd of length of the benang yang awak gunakan bahagi dengan gravity. Okay, tapi untuk spring dia berbeza sedikit. Okay, sebab dia melibatkan spring constant. Okay, so equation dia akan jadi 2 pi surd of mass bahagi dengan spring constant tersebut. Okay, so ini adalah dua equation yang kita guna untuk kita cari period berdasarkan situasi-situasi simple harmonic masing-masing lah. Ini situasi pertama, ini situasi yang kedua. Okay. So, tetapi untuk kita punya eksperimen, kita hanya fokus kepada simple pendulum sahaja. Okay, sebab tu kita akan guna equation bawah ni. Ni, ini je. Okay, yang simple pendulum tadi. Yang ini. Okay, equationnya itulah. Alright. So, okay. So, apakah objektif eksperimen kita ni? Okay, so eksperimen kita, we want to determine the acceleration due to the gravity using simple pendulum. Macam biasa. Okay, kita nak cari G. Sama juga. So, maksudnya step dia lebih kurang je macam eksperimen yang awak nak cari G tu, tapi menggunakan equation yang lain. Okay, so lepas tu kita ada juga objektif yang kedua, iaitu kita nak investigate the effect of large amplitude oscillation to the accuracy of G obtained from the experiment. Okay, so untuk pengetahuan awak, okay, equation yang kita akan guna ni, okay, equation yang ini, okay, dia ada syarat untuk kita gunakan equation ni. Okay, maksudnya kalau kita tak apply syarat tersebut, equation ni jadi tak valid. Okay, antara syarat-syarat dia adalah the first one, okay, an oscillation of the simple pendulum is an example of simple harmonic motion if your mass, okay, ataupun mass yang awak gantung dekat tali ataupun string tadi tu, mestilah sifat dia point mass. Point mass ni maksudnya dia mesti ada mass. Okay, tak kisahlah mass dia tu berat ke tak ke, yang penting dia kena ada mass. Okay, lepas tu yang kedua, syarat dia adalah mass of the string tu kita abaikan. Okay, contoh kita ada, tadi kan simple pendulum kan kita ada benang kan. So dalam eksperimen kita, benang tersebut kita akan abaikan dia punya berat. Okay, dan yang ketiga, amplitude of the oscillation is small. Contoh, you ada simple pendulum. Okay, so ini adalah you punya vertical point. Okay, so contoh, awak start simple pendulum awak dekat point ini. Point inilah kan. Okay, yang saya pangkah ni, ini adalah initial point awak. So bila awak start kat situ, apa yang dimaksudkan dengan amplitude of the oscillation is small and then dia bagi angle kat sini adalah awak punya angle di antara string tersebut dan juga vertical line awak, yang inilah, okay, vertical line dengan string tersebut mestilah less than 10 degree. Syarat dia. Kalau awak lepaskan simple pendulum awak, contoh kan kita tarik sikit simple pendulum tu, lepas tu simple pendulum ni akan pergi ke sini and then dia akan patah balik dekat sini. Okay, that is one oscillation lah. Okay, so one oscillation bersamaan masa yang dia ambil untuk dia patah balik dekat point yang sama adalah period, one period. Okay, so maksudnya bila awak releasekan this pendulum bob lebih daripada angle 10 degree ini, contoh awak tarik dia dekat sini.
Contoh dekat sini lah. Okay, kat sini mungkin dia dah by this point, dia mungkin dah 20 degree. Okay, so maksudnya bila awak release dekat situ, equation dekat sini kita dah tak boleh guna. Okay, sebab apa? Sebab untuk kita guna equation ni, ini adalah 3 syarat-syarat dia. Okay, the first one, kita mesti kena ada mass yang digantungkan. Okay, yang kedua, kita kena abaikan mass of our string. And then yang ketiga, yang syarat paling penting sekali adalah yang ini. Awak kena releasekan pendulum bob awak tu at an angle less than 10 degree. Okay, so lepas tu, nanti, okay, awak, kalau ini equation kita okay, so saya lompat pergi prosedur kejap. Okay, kalau awak tengok prosedur dia, okay, nanti ada kat sini number 5, plot graph of T against L. So maksudnya kita kena rearrange equation tadi tu, jadikan Y axis kita sebagai T square, X axis kita sebagai length. Okay, so kita tengok balik equation tadi. Okay, so macam ni lah. So T is equal to 2 pi sec LG. So apa yang saya kena buat adalah saya kena jadikan yang ini sebagai square. Okay, supaya saya boleh jadikan dia sebagai Y axis saya lah. So cara dia adalah dengan cara guna matematik macam biasalah, kita square root both side. Okay, contoh kita square root kat sini kan. Yang ini pun semua kita square root kan. Okay, so nanti dia akan jadi T square it's equal to 4 pi square L over G. Betul tak? Okay, so bila kita square kan lah. Okay, square, ni square kan, and then dalam set tu pun square, dia akan cancel set ni. Okay, so nanti dia akan jadi equation yang macam ini. Okay. Okay, so tadi y axis saya adalah T square. Ni adalah y axis, dah jadi dah T square. Okay, x axis tadi dia nak L. Okay, so L dekat sini. So maksudnya saya punya gradient adalah bersamaan dengan 4 pi square over G. Okay, so bila saya keluarkan L ni, okay, untuk jadikan saya punya x point, x, apa tu dalam equation tu, x, okay. So my gradient akan jadi yang dalam ni lah. Yang ini akan jadi kita punya value gradient. Okay, so jadilah di equation macam ni. Okay, so bila kita dari arrange, so barulah kita dapat y equal to mx plus c tadi tu. Okay, alright, so c kita tak adalah kan, kita tak ada apa-apa kat sini. So ini akan jadi kita punya x axis, yang ini akan jadikan kita punya y axis. So therefore our gradient rasa-rasanya sama dengan berapa tu? Gradient kita apa tu? Anyone? Rasa-rasanya gradient kita apa? Siapa nak jawab? 2 pi square over G. Okay, good. 4 pi square over G. So this is our gradient lah. So nanti dah dapat gradient, senanglah kita kira lah G ni berapa. Macam tu je. Okay, so that is the idea of the equation. Okay, so equation simple je. Okay, tak macam minggu lepas. Minggu lepas macam pening sikit kan. Okay, so nanti awak rearrange, so dapatlah equation yang macam saya buat tadi tu. Okay, T square is equal to 4 pi square L over G. Okay, alright. So antara eksperimen ni, okay, untuk pengetahuan awak kena buat tau. Maksudnya awak kena buat kat rumah. Okay, so nanti kita tengok video macam mana kita nak buat. Okay, so lepas tu antara apparatus yang kita perlukan adalah string, okay, and then pendulum bob. So nanti kita tengok dalam kita punya, dekat rumah kita boleh guna apa. Okay, lepas tu yang ini adalah apparatus kalau kita buat dekat ni lah, dekat lab. Okay, kita perlukan a pair of small flat pieces of wood, and then we need a rated stand, stopwatch, meter rule, protector, optical pin, a pair of scissors and stabilizing weight of OG clamp. Okay, so contoh ini adalah setup kita lah. Okay, so setup kita perlukan protector paling penting. Okay, protector ni fungsi dia adalah untuk kita kira angle tadi, untuk kita make sure bahawa kita releasekan pendulum bob kita, maksudnya kita tarikkan pendulum bob kita tu tidak lebih daripada 10 degree. So contoh alamak saya tulis cantik pula. Okay, so maksudnya angle di antara ini mestilah less than 10 degree. Okay, so itu fungsi protector ni. Okay, so maksudnya nanti kalau tengok protector awak dekat sini adalah 90 tak silap saya. Kan, 90 degree. So maksudnya untuk jadikan dia less, maksudnya awak kena release dia between angle 90 ataupun 80. Okay, 90 ataupun 80 degree lah. Okay, di antara 90 dan 80 degree. So make sure angle dia mestilah less than 10 degree. Tak kisah awak nak buat 5 degree ke, 7 degree ke, 8 degree, tak kisah. Yang penting mestilah less than 10 degree bila you release that pendulum bob. Okay, so lepas tu benda yang you kena kira juga adalah length. Okay, sebab length ni lah yang akan jadi kita punya manipulated variable. Okay, so kita akan have a few numbers of length. Okay, so maksudnya kita kena ukur length tu mungkin starting dengan berapa 40
ataupun 60, 80, 100, 120. Okay, it depend lah. Okay, so dalam prosedur dia nak kita ada berapa line. Okay, sekejap saya tengok ni. Dia nak kita ada at least 6 different value of length. So maksudnya mungkin awak boleh start dengan 20, 40, 60, 80, 100, 120. So ada 6 kan macam ni. Ada 6 sets of reading of the length. Okay, so maksudnya you kena pilih lah. Tapi saya bagi suggested data nanti. Okay, so don't worry. So yang penting you kena buat eksperimen dan cari data untuk masa sahaja. Okay. So lepas tu, okay, ni set up secara lab lah. So nanti kita akan tengok dekat rumah macam mana kita boleh set up benda ni. Okay. So apa lagi Okay. Okay, so bila dah settle untuk angle yang 10 degree. Okay. So yang ini nanti awak tak perlu buat sampai 20 tau. Awak perlu buat 10 oscillation sahaja. Okay, maksudnya nanti kita tengoklah demonstration. Kalau saya cakap nanti mungkin tak nampak kot. Okay, so you repeat, maksudnya you kena record time tu, start time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscillation baru stop. Okay, so itu adalah yang dimaksudkan dekat sini lah. Okay, so itu adalah untuk angle 10 degree. So maksudnya dalam 10 degree nanti you akan ada 6 length yang berbeza-beza. Okay, so berapa tadi, start dengan 20, 40, 60, 80, 100, 120 mungkin. Okay, so maksudnya dalam 20 degree tu, untuk length yang 20 tu, okay, maksudnya you kena ada 10 oscillation. Okay, so itu T pertama. Lepas tu 10 oscillation lagi, T kedua. Lepas tu 10 oscillation lagi, T yang ketiga. Okay, lepas tu baru tukar kepada yang 40. Okay, so maksudnya you record masa yang diambil untuk lengkapkan 10 oscillation. So itu T pertama. Lepas tu masa yang diambil untuk lengkapkan lagi 10 oscillation. So T yang kedua. So repeat lagi 3 kali. Okay. So itulah, so you repeat sampailah 6 bacaan tersebut. Okay, bila dah settle yang 10 degree ni, okay, kita boleh plot graph macam biasalah. Okay, so lepas tu bila dah settle graph semua, tak payah settle graph kot masa you nak buat eksperimen ni lah, masa you nak collect data, you kena fixkan satu lagi data. Okay, maksudnya you kena measure, this one is fixed length. Okay, dia dah tetapkan kat sini. So maksudnya you kena measure you punya length of the string tu, jadikan dia 100 cm. Okay, and then you sekarang angle yang you perlu buat adalah dekat 70. Okay, tadi less than 10 kan. Sekarang you perlu buat angle dia sebanyak 70 degree daripada vertical point awak. Okay, so you tarik pendulum tu kepada 70 degree. Okay, so contoh kat sini, ni vertical point kita. Okay, so pendulum kita kat sini. Okay, so you kena make sure yang ini length dia adalah 100. Okay, and then the angle between the vertical and your string, where the point where you release your pendulum bob adalah 70 degree. Okay, so bila you dah buat macam tu, you repeat you take the time, okay, sebanyak 5 oscillation saja. Maksudnya first start the timer masa first oscillation dia start jalan tu, and then dia dah patah balik sebanyak 5 kali baru you stop the timer. Macam tu. Okay, so 5 oscillation. Untuk yang 10 degree tadi, you kena buat 10 oscillation. Untuk yang 70, you hanya perlu buat 5 oscillation sahaja. Okay, so nanti bila you dah dapat period, okay, kita kena comparekan dengan period yang kita dapat daripada graph yang ini. So nanti saya tunjuklah okay, macam mana dia punya template. Okay, so itu dia punya idea of the experiment. Okay, basically you ada part A. So ini adalah part A. Okay, iaitu yang 10 degree. Okay, yang kedua bila dah settle 10 degree, barulah move kepada part B. Part B ni tak payah repeat banyak length. Okay, you hanya buat dekat 100 length sahaja. Tapi you kena bagi saya repeated reading 3 kali lah. T1, T2 berapa. Okay. T3. Okay, so maksudnya you buat 5 kali oscillation tu sebanyak 3 kali. Okay, and then macam biasalah kita kena cari T average. Okay, so itu the procedures of the experiment. Okay, so saya tunjuk sekejap sikit dia punya apa tu? Suggested data. Okay, alright. So ini adalah suggested data saya. Okay, so nanti yang ini template dia saya tak sempat nak compile betul-betul. Okay, saya nanti akan tunjuk ke awak lah template yang ada guidance sikit. So yang ini saya hanya sempat buat table dia je. Okay, so part A tadi saya cakap untuk angle less than 10 degree. So you need to do 10 oscillation. Okay, and then so fixkan benang awak tu kepada 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Okay, so cara dia adalah first you tarik, you ukur benang.
okay, and then you ukur terus ikut maksimum kepanjangan dia. Itu yang kita perlukan tadi adalah 100 kan. Okay, so you mungkin you boleh potong benang itu kepada 110 cm lah. Okay, sebab nanti kita nak ikat lagi semua kan. So nanti dia akan berkurang kepanjangan dia. Okay, so nanti bila dah ada 110 cm benang tu, and then you dah ikatkan dengan bob you. Okay, bob untuk rumah, dekat rumah kita akan gunakan mungkin padlock. Okay, iaitu mangga, kunci mangga tu. Okay. So nanti awak bolehlah mark dekat awak punya string tu. Contoh string awak yang ni kan dah 110 string. So mungkin you boleh mark dekat sini. Yang ni adalah 40. Mark kat sini yang ni 60. Yang ni mark kat sini yang ni 80. Macam tu lah. Okay, mark supaya mudah untuk awak tengok lah dia berapa. Okay. Lepas tu apa yang awak perlu buat adalah you kena start your timer. Contoh ni pendulum bob kita. Anggaplah ni 10 degree, okay? Okay, so apa yang you perlu buat adalah you kena release that pendulum bob, and then this pendulum bob akan pergi ke sini and then dia akan patah balik ke sini. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan one oscillation. So you need berapa oscillation? You need 10 oscillation. So maksudnya you kena tengok pendulum bob ni dia patah balik dekat tempat yang sama sebanyak 10 kali baru you boleh turn off the stopwatch. Okay, so maksudnya you start masa dia start moving ke sini ni. Okay, you start masa kat situ and then you stop the stopwatch bila you nampak pendulum bob tu dah 10 kali dekat sini. Itu yang bermaksud dia adalah 10 oscillation. Baru you stop that stopwatch. So itu adalah baru time dekat sini. Pertama. Okay, and then you repeat. Okay, you start balik and then you repeat 10 oscillation lagi and then baru you ada timer dekat sini. Okay, and then you repeat start balik pendulum bob tu dekat posisi yang sama and then dekat sini balik. Okay, ingat yang penting semua angle tu you kena sama lah. Okay, sebab dia kata kat sini kan less than 10. So mungkin kalau contoh you ambil 9 degree, so maksudnya ketiga-tiga ini mestilah 9 degree. Okay, tak boleh lah yang first reading you ambil daripada 10 degree and then 2 yang daripada 8 degree and then reading number 3 you ambil daripada 7 degree. Tak boleh. Okay, so maksud you kena standard lah, you kena pilih angle mana yang you nak as long as dia adalah less than 10 degree. Okay, so macam tu jugalah. Lepas tu you ukur, you kena panjangkan tali you. Okay, you kena measure balik tali you, jadikan dia kepada 50 cm and then repeat the same step. 10 oscillation baru you record time. Okay, and then dah kira-kira so dapatlah T average dekat sini. Okay, ingat decimal point kena follow yang ini, yang atas ni sebab kita menggunakan stopwatch. Okay, stopwatch awak boleh gunakan stopwatch yang daripada smartphone awak. Okay, smartphone ada stopwatch kan, so boleh gunakan stopwatch tersebut lah. So siapa-siapa yang tak ada boleh je pinjam mak ayah punya ke adik-adik yang ada stopwatch, yang telefon dia ada stopwatch. Okay, alright, as long as the stopwatch pun tak kisah. Okay, so lepas tu awak kenalah kira T period. Okay, sebab apa? Sebab kita punya equation tadi adalah apa equation kita? Equation kita adalah T square 4 pi. Okay. Okay, ni adalah equation kita. Okay, so maksudnya benda yang kita perlukan untuk kita plot graph adalah x-axis. Okay, x-axis dah ada, tak ada masalah yang ini. Okay, lepas tu kita perlukan period. Okay, so period ni kita perlukan lah. Okay, so dengan cara kita kena kira kita punya period dekat sini. Okay, so macam mana cara untuk kita kira period adalah dengan equation ini. Okay, iaitu T average. So T average dekat sini lah. Okay, bahagi dengan 10 oscillation. Okay, so dapatlah jawapan kat sini, dapatlah jawapan kat sini, dapat jawapan kat sini, dapat jawapan kat sini, dapat jawapan kat sini, dapat jawapan kat sini. And then untuk cari T square, you just square rootkan that period. So dapatlah jawapan kat sini. Squarekan period tersebut, dapatlah jawapan kat sini. Okay, so ingat ini adalah equation untuk awak cari period. Okay, so bila dah dapat T square, dah dapat L, so barulah awak boleh plot graph. Okay, so nanti macam biasalah plot graph macam biasa and then find your gradient. Dah dapat gradient, carilah G ni berapa. Okay, M is equal to 4 pi square over G. So G tu sama dengan berapa. Okay, so itu adalah untuk part A. Okay, so nanti you dapatlah contoh kat sini berapa. Mungkin 10 meter per second. Okay, macam tu. Okay, so lepas tu bila dah settle part A, okay, so nanti you kena state kat sini lah awak punya per second square, sorry. Awak punya eksperimen punya value gravity berapa. Okay, so untuk part B, okay, kita perlukan jadual ini sahaja. Okay, sebab apa? Sebab kita perlukan satu bacaan saja lah, iaitu dekat 100 cm. Okay, and then your angle must be dekat 70 degree from your vertical
line. Okay, from your vertical line ke you punya point of release tu mestilah 70 degree. Okay, and then for this one you need to do 5 oscillation only. Macam tadi tu you perlukan 10 oscillation. Maksudnya you kena tengok pendulum bob tu patah balik dekat point yang sama sebanyak 10 kali. Okay, so lama sikit lah. Tapi yang ini you kena tengok pendulum bob tu patah balik dekat point yang sama, starting point yang sama sebanyak 5 kali sahaja. Okay, and then you stop that stopwatch. So record lah time dekat sini. So repeat 3 kali. Okay, and then you find your T average. Okay, lepas tu carilah period dia berapa. Okay, so bila dah dapat period dekat sini, okay, apa yang awak perlukan adalah equation daripada eksperimen tadi. Okay, iaitu yang teori eksperimen. Okay, teori dia adalah yang ini. Yang ini ha. Okay, period is equal to 2 pi sert L over G. Okay, jap. 2 pi sert L over G. Okay, period is equal to 2 pi sert L over G. Okay, betul tak? Saya tulis. Okay, betul. So yang ini ini adalah teori eksperimen yang kita ambil daripada tutorial tadi. Okay. Lepas tu, okay. Bila dah dapat macam ni, okay. So awak gunakan period yang awak dapat kat sini ni. Okay, period yang awak dapat kat sini, awak substitutekan dekat sini. Okay, and then length ni adalah bersamaan dengan 100 cm sebab kita gunakan 100 cm. So bila semua value dah ada kan, so you rearrange, so you dapatlah GU berapa untuk part B. Ingat, part B tak perlu plot graph Awak perlu ambil period ni daripada you punya calculation saja and then you compare with the theory punya equation and then L tu you substitutekan dengan 100 cm and then you dapatlah G. Okay, tapi nasihat saya ingat 100 tu you jangan substitute cm, masa you dapat G tu nanti dia akan dalam cm lah kot sebab you guna dalam cm. So maksudnya nanti you compare dalam bentuk meter per second lah. Okay, meter per second square. Okay, so nanti you kena convert ke unit tersebut lah. Okay, so it's up to you yang mana mudah. Okay, yang penting masa compare tu adalah unit yang sama. Okay, so apa yang you perlu buat adalah, ini adalah G part B. Okay, so apa yang you perlu buat, ini adalah G part A. Okay, you perlu comparekan G part A dan juga G untuk part B dengan cara you kirakan dia punya percentage difference with the theoretical punya value. Okay, so contoh dekat part G ni you dapat 13.5. Okay, so maksudnya nanti you kena kira lah percentage of difference dekat part B, percentage of difference dekat part A dengan menggunakan equation yang macam biasa tu, iaitu G theory, okay, minus G eksperimen, okay, bahagi dengan G theory darab 100%. Okay, so untuk part A, so you kali G theory kita 9.81. Okay, so minus dengan part A tadi mungkin kita dapat 10. Okay, and then bahagi dengan 9.81 darablah 100%. So macam biasalah. Okay, and then you kira percentage of difference dia berapa. So begitu juga dengan part B. Part B contohnya kita ada 9.81, so minus lah dengan, tadi contohnya saya dapat 13.5 kan. 13.5. Okay, so bahagi dengan 9.81 darab 100%. Okay, so nanti you akan dapatlah percentage of difference diorang dengan teori G tu berapa. Okay, so secara yang betulnya adalah okay, percentage part A mestilah kecil daripada percentage different part B. Maksudnya eksperimen untuk part A tu mesti dia punya result lebih accurate berbanding dengan part B. Okay, sebab apa? Sebab equation yang kita guna yang T ni tadi saya cakap, okay, kita hanya valid untuk applykan dia dekat angle less than 10 degree. Okay, so sebab tu nanti result yang awak dapat, your expectation, okay, A ni mestilah lebih accurate daripada B. Okay, sebab apa? Sebab B, dia tak follow tadi syarat yang 3 tu. Okay, maksudnya tak release daripada less than 10 degree sebab dia release dekat angle yang besar. So bila dia release dekat angle yang besar, equation teori yang saya cerita tadi tu dia tak valid. Okay, so that's why G awak nanti dia akan jadi lagi jauh daripada G asal iaitu 9.81. Okay, that is the hint. Okay, so maksudnya awak kena make sure part B ni eksperimen yang sebetulnya hasil dia sepatutnya part B tu jadi lagi lah daripada teori value compared to part A. Because apa? Sebab dia tak follow syarat-syarat untuk kita apply simple harmonic motion punya equation tadi. Okay, sebab dia release at a very large angle. Okay, so bila dia release at large angle, so maksudnya equation yang T tadi, equation teori ini jadi tak valid lah untuk di apply. Okay, so itu yang dimaksudkan kat situ. Okay, so setakat ni ada yang tak faham tak daripada data yang perlu awak record? Okay ke? Okay ke tak?
Any question tak yang tak faham macam mana dapat T ke apa ke? And then Miss, kira Aha. setiap length tu pakai 10 degree lah. Yang ini, yang part A memang 10 degree saja. Ya, dia depend on awak. Awak nak 10 degree ke, awak nak 9 degree ke, 7 ke 8. Yang penting jangan lebih 10. Tapi you kena state dekat saya lah berapa yang awak pilih. Contoh awak pilih 8 kan, 8 degree. Maksudnya kesemuanya awak kena 8 degree. Awak tak boleh tukar-tukar. Macam tu. Okay? Okay ke? Okay Miss, terima kasih. Okay, good. Alright. So, itu ke. Okay. Lagi tak? Sekejap, kita tengok pre-lab sebelum kita tengok video demonstration. Okay, so pre-lab ni. Okay. So, what is the simple pendulum? Okay, simple pendulum ni definition saja. Okay, kita akan belajar dia punya definition sepatutnya dalam chapter 9. Okay, tapi tak apalah, ambil je. Okay, a simple pendulum is actually one which can be considered to be a point mass suspended from a string. So, maksudnya any object yang awak nampak dia tergantung dekat satu-satu tali, okay, itu adalah simple pendulum. Okay, yang penting dia tergantung dekat satu-satu tali lah. Tali ke wire ke, yang penting benda tu tergantung. Okay, itu adalah simple pendulum. Mass yang tergantung dekat satu-satu wire ke tali ke apa ke. Okay. And then you need to consider that the string must be negligible in mass. So maksudnya kita kena abaikan mass string tersebut. Ataupun you nak cakap yang tergantung tu pun tali, macam contoh grandfather clock tadi tu kan, yang saya cakap ada jam and then bawah tu yang ada ding dong tu kan. Itu kan dia gunakan rod kan. Okay, yang ini pun boleh juga jadi simple pendulum. So anything that is attached to a string or a rod, okay, as long as that thing has mass, so itu adalah simple pendulum system. Okay. Okay, so lepas tu, motion of an object that return to its initial position after a fixed time of interval. So maksudnya soalan ni dia nak tanya awak, what type of motion yang kita panggil bila kita nampak satu-satu objek tu, okay, dia boleh patah balik dekat initial position dia dalam satu-satu masa. So itu adalah yang dimaksudkan dengan repeated motion, ataupun nama lain daripada repeated motion adalah periodic motion. Meaning that when you start at certain point, you will end at certain point. Okay, you are able to end at certain point. Maksudnya dia akan boleh mampu patah balik ke tempat yang asal dalam beberapa kali. Okay, itu adalah periodic motion. Okay, ataupun repeated motion. Tapi biasanya yang paling best sedap sebutnya adalah periodic motion lah. Okay. So in simple harmonic motion, state two quantities that are proportional to the object displacement. So ini yang kita akan belajar dalam tutorial. Dia panjang explanation dia. Tapi apa yang saya nak awak tahu, apakah yang boleh mempengaruhi awak punya displacement of the object. Maksud displacement of the object tu adalah, contoh tadi kita ada contoh sistem simple pendulum kan. Contoh yang ni lah. Simple pendulum. Simple pendulum ni, bila dekat ni adalah starting point dia. Ni starting point dia. And then ni ada contoh you release point you dekat sini. Point A, release point you tarik pendulum bob tu dekat sini kan. Itu adalah kita label dia sebagai amplitude. Amplitude tu adalah maximum point yang dia boleh pergi oleh pendulum bob tersebut bila you releasekan dia. So sepatutnya dekat mana you release, dekat situlah dia mampu pergi. Maksudnya dia tak akan mampu pergi angle yang lebih tinggi daripada tu. Itu magic lah. So kalau dia mampu, bila you release dia dekat A, and then dia mampu pergi lagi jauh daripada A, maksudnya your system ada deal with external force, contoh angin dan sebagainya. So jadinya nanti tak valid equation kita. So maksudnya untuk simple pendulum, displacement dia mestilah sama dekat mana dia release. Tapi equation displacement dia adalah ini, iaitu displacement is equal to amplitude sin omega t. So ini adalah displacement dia. Apa yang mampu mempengaruhi ini? Sebab soalan dia kata tadi kan, soalan tanya apa yang boleh mempengaruhi awak punya displacement. Jawapan dia adalah the speed of your simple pendulum. Ataupun the acceleration. Maksudnya seberapa pantas simple pendulum itu diriliskan. Acceleration. And also lagi satu faktor adalah restoring force. Restoring force tu adalah kebolehan untuk pendulum awak tu patah balik dekat awak punya starting point. Dia macam spring hari tu, yang kita belajar dalam Hooke's law. Bila restoring force tu refer kepada the ability of an object to return to its, to restore dia punya initial position dia kan. Itu adalah restoring force. So antara faktor yang mampu mempengaruhi ataupun yang akan mempengaruhi X awak adalah acceleration dan juga restoring force. Dua faktor ni.
So explanation dia nanti kita akan belajar dekat tutorial. Sebab saya nak explain nanti dia panjang sangat. Okay, nanti opening. So maksudnya first acceleration, yang kedua adalah kebolehan that system untuk kembali ke tempat asal dia ataupun restoring force. Okay, itu adalah jawapan untuk pre-lab ni lah. Okay, itu yang mempengaruhi displacement of that object. Okay, so lepas tu the condition for the simple pendulum to perform simple harmonic motion. So macam tadi lah, kita ada tiga condition. The first one, the mass of the spherical ball must be a point mass. So dia mesti ada mass, okay. And then the mass of the string is negligible. Okay, maksudnya kita boleh abaikan string ataupun benang kita tu punya mass. Yang ketiga, the amplitude of the oscillation. So maksudnya the point where you release your bob tadi, okay, macam gambar tadi, okay, point bila you release, ini adalah amplitude lah, kita panggil dia, okay. Point where you release your bob tu, kita panggil dia amplitude. So the amplitude of the oscillation must be less than 10 degree angle. Okay, so tak kisah nak ambil 8 ke 7, tapi jangan kecil sangat. Kecil sangat nanti, dia nanti cepat stop. Maksudnya awak tak dapat 10 oscillation tu. So my suggestion mungkin boleh ambil dekat 9 ataupun 8. Okay, my suggestion lah. Okay, so kalau you ambil kecil sangat, contoh you ambil 2 degree saja, so nanti awak sendiri pun tak nampak dekat mana one oscillation tu. Macam tu. Okay, sebab you need to make sure benda tu 10 kali patah balik dekat tempat asal dia, baru you dapat record time dengan betul. So kalau angle terlalu kecil, mungkin awak akan mistaken dia punya starting point kat mana. Okay. Alright, so lepas tu, does the period of the oscillation of the simple pendulum depend on mass? So dia tidak mempengaruhi So mass of the point mass tu, dia tidak akan mempengaruhi numbers ataupun masa yang diambil untuk satu-satu period tu, masa yang diambil untuk satu-satu sistem tu kembali ke tempat asal dia. Dia tidak bergantung kepada mass. Semakin berat ke semakin ringan ke tak ada kaitan langsung. Okay, yang ada kaitan dia adalah length of the string tu. Okay, alright. So untuk eksperimen, how to determine the period of the simple pendulum for a given numbers of oscillation. So yang ni macam tadi lah, cara untuk kita cari period, kita bahagikan T average kita tadi dengan number of oscillation kita, iaitu 10, okay, untuk part A. Ataupun untuk part B kita ada 5 oscillation sahaja. Okay, so lepas tu, okay, if we vary the length of the simple pendulum, the period will change. Okay, construct a period appropriate table. Okay, so ini adalah antara table yang you kena includekan dalam you punya result nantilah. So tak ada, ni tak apa. Okay, so you boleh salin balik nanti table daripada template saya saja. Okay, you perlukan length, you perlukan T average, you perlukan period, and then you also need T square. Okay, so lepas tu the title of the graph pun senang saja, ada dalam procedure, iaitu T square against L. And then which procedure that investigate the effect of the amplitude of the large amplitude of oscillation. Okay, iaitu procedure number berapa berdasarkan lab manual awak tadi. Okay, iaitu procedure number yang menyuruh kita untuk buat 70 ini. Okay, procedure number 6. Okay, where you need to release your pendulum bob at a large angle which is 70 degree. Okay, so ini salah lah. Okay, ni dia guna procedure lama. Okay, ambil kat sini 6. Alright. Okay, data analysis. So our gradient just now I told you is equal to 4 pi square over g, and then we rearrange the equation to dapatlah gravity berapa. And then you need to compare your g experiment and g standard. Okay, g standard kita 9.81. So maksudnya nanti comparison ini mestilah ada daripada part A dan juga untuk part B. So you dua-dua you kena comparekan dengan 9.81. So maksudnya dalam report mesti saya nak nampak benda ni ada 2 kali lah. Okay. So lepas tu they predict what will happen to the simple pendulum oscillation if the large amplitude is used. Okay, so maksudnya nanti, okay, awak punya graph tu nanti dia tak obey awak punya simple harmonic motion. Sebab apa? Sebab syarat untuk kita apply equation T is equal to 2 pi sert Lg, syarat dia adalah yang ketiga-tiga tadi, iaitu point mass. Lepas tu string mass tu kita negligible kan, and then we need to release the pendulum bob at a very small angle, iaitu less than 10 degree. So bila kita buat lebih daripada 10 degree ataupun dekat large amplitude, this equation jadi tak valid. So bila dia tak valid maksudnya dia tak obey simple harmonic motion lah. Okay, untuk syarat dia obey simple harmonic motion kita kena apply 3 syarat tadi. Okay. Okay, yang ni boleh abaikan kot sebab yang ni explanation dia dalam tutorial. So saya takut opening, so ambil yang ni je. Alright. Okay, so list 3 precaution steps that you need to consider. Okay, so the first one, saya boleh suggestkan switch off the fan. Okay, sebab apa? Sebab kalau you tak switch off the fan,
So your motion of the simple pendulum tu akan distracted by the air resistance. So nanti masa yang you ambil tu dia agak lari sikit lah. Okay. And then apa lagi? Alright, this one lah. The bob of the simple pendulum was displaced with a small angle. And then the amplitude of the oscillation. So dua ni adalah satu dan dua ni dia macam lebih kurang je sebenarnya. Okay, you nak pilih mana-mana pun boleh. Okay, so the amplitude of the oscillation of the simple pendulum is small. So lebih kurang kan? Okay, so you boleh pilih mana-mana. So yang ketiga, you boleh ambil yang inilah simple pendulum of oscillation in the vertical plane only. Okay, so ini antara syarat yang paling penting jugalah yang ini. Okay, so maksudnya bila awak riliskan pendulum bob awak tu, awak kena make sure dia hanya berada dalam plane yang sama. Maksudnya, macam mana nak cakap? Okay, nanti kita tengok video lah. Okay, dia tak boleh, dia maksudnya pendulum bob tu mesti dia rotate ke situ dan ke situ dalam flat. Okay, dia tak boleh ada macam terpusing ke sikit ke situ and then dia patah balik ke sini, tak boleh. Okay, dia maksudnya dia flat lah. Maksudnya jalan dia tu lurus ke kiri dan kanan tu. Okay, dia tak ada melibatkan komponen yang lain. Okay, so contoh kalau kita horizontal kan straight macam ni kan. Okay, kalau contoh pendulum bob awak tu, okay, bola dia tu contoh kat sini kan, tiba-tiba dia lari sikit ke situ. Maksudnya dia ada, masa dia nak patah balik ke tempat asal tu dia macam terkonar sikit ke belakang ke depan, tak boleh. Okay, itu tak boleh. Itu akan jadi masa awak tu nanti dia akan lari. Okay, so maksudnya you need to make sure that simple pendulum oscillate in a vertical plane. So maksudnya awak kena make sure dia lari ke kiri dan kanan tu dalam flat motion. Okay, maksudnya dia tidak terkebelakang ataupun terkedepan ke. Okay, maksudnya dia kiri dan kanan saja. Okay, kalau dia ada terkebelakang dan ke depan, maksudnya you kena repeat balik, make sure dia mesti ada flat motion lah. Alright, so itu sahaja saya rasa. Okay, so itu saja. So I think that's all. Okay, so now let's try to look at the video. Sekejap saya buka ni . Okay, kita tengok video pertama dulu. Sekejap lambat sikit. Okay, so this is, sekejap, saya ulang sikit. Alamak, salah sekejap terkeluar. So this is all the instrument that you need. Okay, you need a measuring tape. Okay, you need a benang thread, and then you need a scissor, you need a protector, and then you need a padlock. So maksudnya dalam masa, saya akan bagi masa awak untuk buat ni sebab kita kena buat eksperimen kan. So 2 minggu lah deadline dia. Okay, so maksudnya awak bolehlah cari protector lah paling-paling kot, yang paling tak ada pun. Okay, dengan meter tape tu. Okay, so mungkin boleh pinjam mak awak punya meter tape menjahit ke apa pun boleh juga. Okay, ataupun pembaris yang panjang pun boleh. Okay, alright, so that all the instrument that you need. Okay, so first you need to find any place at your home yang membolehkan awak untuk sangkut sesuatu tanpa dia bersentuhan dengan dinding. Okay, ingat syarat dia awak tak boleh sentuh dengan dinding tau. Maksudnya you need a place between dinding dan juga apa-apalah, okay, dengan pendulum kita tu. Maksudnya pendulum kita tu tak boleh berlaga dengan mana-mana benda masa dalam eksperimen.
Okay, so contohnya mungkin awak boleh guna yang inilah, okay. Ataupun mana-mana yang awak jumpa kat rumah tu, okay, boleh buat juga. And then the suggestion there is to cut your string at 105 cm. Okay, kalau macam contoh takut terkurang, bolehlah lebihkan kepada 110 cm. And then you need to tie the padlock to the string. So your padlock going to be that pendulum bob. Okay, itulah mesh awak, point mesh awak. Okay, so you need to mark all the length that you need, okay, supaya memudahkan awak lah untuk detect itu length dia kat mana, supaya nanti you kena control the length. Okay, so contoh dia minta dekat 40 cm tu kan, the first one. Okay, so maksudnya nanti you kena naikkan benang you kepada 40 cm saja, and then bila dia nak 50, so you turunkan sikit benang you kepada 50, and then you turunkan pula kepada 60, 70 macam tu. Okay. So you ikatkan you punya tu. Okay, and then you kena ada protector lah. Okay, so kalau you tak lekatkan protector macam ni pun tak apa. You boleh hold the protector as long as you tahu dekat mana 90 degree, you tahu dekat mana vertical line you. Okay. And then you tarikkan pendulum bob tu, okay, kepada angle less than 10 degree. Okay. So record the time. And then you repeat at 70 degree pula. Okay, so that is the idea of the experiment lah. Okay, lepas tu sekejap kita tengok video yang kedua. Okay, so ni adalah antara suggestion, okay, kat mana you boleh sangkutkan you punya pendulum tu tadi. Okay, so contoh ni saya lajukan sikit lah. Sebab yang depan tu dia explain saja. Sekejap saya tengok kat mana. Okay, ni antara idea-idea dia lah. Okay, antaranya mungkin you boleh sangkut dekat you punya kipas. Okay, yang penting pendulum bob awak tu dia tidak berlaga dengan mana-mana masa you releasekan dia. Okay. Ni contoh dia guna kipas. Okay. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan length tu maksudnya awak kena kira length daripada bottom kipas tersebut ke you punya pendulum bob tu mestilah mungkin 40 meter. Okay, bila you perlukan 50, so maksudnya you kena buka balik ikatan tu, you cari dekat mana you tanda 50 tu, maksudnya dia akan panjang sikit lah. And then you controlkan. And then you ikat lagi betul-betul supaya dia tak berubah-ubah dia punya kepanjangan tu. Okay. Ataupun dekat cloth rack ke. Okay, so point dia kat sini, okay, awak kena make sure you punya tempat you ikat tu, okay, dia adalah stable. Maksudnya dia tidak bergoyang-goyang. Okay, so macam contoh kalau nak guna method ini, awak kena make sure pensel tersebut betul-betul teguh kedudukan dia. Maksudnya bila awak releasekan pendulum awak, pensel awak tu tidak bergerak-gerak. Okay, so kalau bergerak-gerak nanti, dia akan affect you punya time. Okay, so in all
alternative lah. So you need to make sure tempat you gantung tu adalah tempat yang stable lah dia punya point tu. Okay. Okay, so lepas tu saya nak tunjuk yang dia punya what is meant by one oscillation. Okay, so kita tengok. Ini yang dimaksudkan dengan one oscillation. Okay, itu baru one oscillation. Okay, so maksudnya kalau you perlukan 10 oscillation, so maksudnya you start masa you release, start the time masa you release, and then you kira sebanyak 10 kali awak punya padlock tu berada dalam point yang sama. Bila dah 10 kali dia lalu point yang sama, baru you stop. Macam tu. Okay. Timer you. Alright. Okay. Okay, so ini antara precaution step jugalah. Okay, so before you start record time tu, okay, you need to give that system ataupun you need to give your padlock a certain time so that dia boleh move tu dalam keadaan yang stable. Maksudnya stable tadi adalah dalam keadaan flat plane. Okay, maksudnya dia ke kiri dan kanan saja, dia tidak ke depan dan ke belakang. Okay, so maksudnya bila dia dah stable tu baru you boleh start you punya timer lah. That is one of the precaution step. Kalau you terus start timer you masa you release, okay, so nanti mungkin akan ada motion yang tidak menggambarkan dia adalah simple harmonic motion. Contoh dia bergerak ke depan ke belakang sikit ke, tak boleh. Okay, so maksudnya bila you nampak dia dah stable ke kiri ke kanan tu, okay, mungkin dalam oscillation yang kelima ke, baru you boleh start time. Okay, you start time, jadikan dia oscillation pertama lah. Okay, macam ni. Okay. Alright. Okay, so macam itulah cara you ambil masa untuk 10 oscillation. Okay, so and then you need to repeat 3 kali macam tu. Okay, so itu saja saya rasa. Any question tak? Jelas ke? Setakat ini? Jelas. Simple je kan eksperimen dia kan? Okay, alright. So Calvin okay ke? Okay. Okay, good. Juan Chamara? Okay. Okay tak? Okay. Kiri okay tak? Dah kiri? Okay, Mahathir okay ke? Okay, Miss. Muhammad Hafizuddin okay tak? Okay. Azlin? Okay. Aisyah Kirin? Okay, Miss. Farhan? Okay ke? Yes, Miss. Okay ke? Okay. Okay, good. Hanif? Okay, Miss. Maizatul Umairah? Okay. Nur Diana? Okay, Miss. Nur Hazika? Okay, Miss. Mawadah? Okay. Siti Aisyah? Okay, Miss. Tan Hui Ling okay ke? Okay. Lester? Okay, Miss. Luqman Hakim? Okay tak Okay, Luqman? Firdaus? Okay, Miss. Tariq? Okay, Miss. Elsa? Okay, Miss. Hanan? Okay, Miss. Ain Umairah? Okay, Miss. Ain Syuhada? Aina? Okay. Okay, Miss. Nur Atira? Okay, Miss. Atira okay ke? Rachel? Okay, Miss. Siti Nur Izayani? Okay, Miss. Tengku Fatin? Okay, Miss. Auni? Okay. Okay, good. So I think that's all for today lah. Okay, so nanti tengok video balik. Video tu saya dah share dah dekat dalam group. Okay, so kejap lagi kot mungkin malam ni ke saya update dengan template yang mungkin boleh guide awak. Tapi saya rasa dah simple lah tu kan. So okay lah, nanti saya tolong dengan template sikit je lah kot. Okay, so tapi ingat
pasal gradient semua tu follow je template yang sebelum ni, yang energy tu. Okay, daripada segi decimal point semua sama, daripada macam energy punya decimal point semua. Cuma sekarang kita ada equation yang berbeza sahaja. Okay. Alright, so I think that's all for today. Okay, so besok tak ada kelas untuk kelas apa? Kelas A kan, sebab cuti. So saya akan bagi video. So maksudnya saya nak untuk minggu ini dan weekend, okay, apa yang perlu buat adalah habiskan chapter circular motion. Saya dah ada video yang saya ajar dekat kelas lain lah. So nanti you refer and then you tengok ada tak yang you tak faham. Kalau you tak faham boleh tanya saya. Okay, yang penting over the weekend and then untuk kelas hari esok untuk kelas A boleh habiskan chapter circular motion. Okay. Alright, so video kuliah pun saya akan bagi untuk chapter 6 pula, gravitation. So nanti boleh tengok sekali lah. Okay, so I think that's all for today. And thank you very much. See you guys next week. Thank you, Miss. 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 Thank you. Thank you, Miss. Sama. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama.